Assalamualaikum, selamat malam kepada penonton-penonton Siti Mary Show. Tak ada suara, dengar tak suara? Dengar tak suara? Okey semua. So, bukan bos malam ni bukan bos. Malam ni Teh je. Okey, selamat malam, kepada penonton-penonton Siti Mary Show. Suara saya. Untuk malam ni Siti Teh Show kembali lagi untuk episod yang kedua. Mungkin boleh jadi satu season. Sebab kita punya Mami Mary dia ada last minute last minute meeting. So Siti Teh Show kembalilah menggantikan Mami Mary malam ni. Okay, so harap-harapnya yang lain jangan kecewa, boleh ramai-ramai join live ni dan boleh share lagi mana team Power, team JW Empire. Hai Safina, hai Bibi tadi, semua kan. Okay, boleh share lagi banyak-banyak. Okay, so saya ni menggantikan Mami Mary. Okay, so malam ni kita nak bawa topik apa ya Kak Farah? Topik apa ya? Business dari jauh. Hebat gila business dari jauh. Hai Kak Nurul, JW. Hai Sylvia. Hai, siapa yang daripada ni ada JW Empire dari Sylvia dia JW Empire. Suhaila Muhammad Team Power, selamat malam. Hai Henny, Henny Yin GM. Hai GM. Say hi je, okay? Hai. Okay, boleh share dulu banyak-banyak live ni, okay? Malam ni last minute Mami Mary tak dapat nak conduct Siti Mary Show. So malam ni kita tukar ke Siti Teh Show sekali lagi untuk episod yang kedua. Okay, so hari ni kita nak bincangkan topik yang sangat menarik. Bila saya dengar cerita dia memang saya impress lah, macam tu kan. Dari topik kita business dari jauh. Hai Alpha Empire. So tanpa membuang masa, kita nak jemput kita punya guest untuk malam ni, senior partner daripada HQ, untuk kita dengar cerita dia dan ambil tips daripada beliau. Okay, so dipersilakan Kak Mary. Boleh jemput lah. Mana Kak Mary? Kak Farah? Okay. Hai. Tak dengar, boleh cakap? Hai. Boleh dengar? Boleh. Okay, so boleh kenalkan diri dululah. Kepada untuk semua penonton-penonton Siti Teh Show malam ni. Okey, selamat malam kepada Faris yang bahagia, kaya dan berjaya. Okey, terima kasih dan syukur sebab sudah jemput Kak Mary malam ni untuk bagi sharing di Siti Mary Show. Okey, sebelum tu Kak Mary perkenalkan diri dulu. Kak Mary adalah nama sebenar Marysia Joanis, berasal daripada Tamparulis, Sabah, berumur 38 tahun, bekerja, sudah berkahwin, 5 orang anak, okey, dan anak kedua daripada 10 orang adik-beradik. Suami Kak Mary tidak bekerja, dia jaga anak-anak, dia ada kebun dan dia tolong Kak Mary untuk buat bisnes. Dan Kak Mary adalah seorang jururawat berkhidmat di Jeddah, Saudi Arabia. Ni yang untuk screen sharing. Ni Kak Mary, saya nak tanya macam mana boleh tercampak jauh ke Jeddah tu? Actually kan memang waktu student dulu tu tahun 2000 macam tu, tahun 2002 Kak Mary start Kak Mary punya nursing school 2002. Memang waktu tu kan tutor Kak Mary selalu cakap dia bekerja di Saudi Arabia. So keinginan tu untuk bekerja di Saudi waktu tu memang sudah ada. So Kak Mary yakin dan percaya bila kita ni ada satu keinginan yang kuat untuk mau pergi, macam mau follow tutor Kak Mary tu, memang betul-betul dia akan berlaku. Gitu. So memang Kak Mary yang nak pergi sana untuk bekerja kat sana lah. Yes, betul. Masa tu dah kahwin ke? Masa tu dah kahwin. Kak Mary start kerja di sini tahun 2011.
selama 5 tahun. Lepas tu Kak Mary balik Malaysia tahun 2016 and berkhidmat di Kota Kinabalu selama 2 tahun lebih. Then Kak Mary datang balik di sini. Last year bulan Februari sampailah sekarang. Okay. So, boleh ceritakan dulu sebelum Kak Mary join Faithful tu macam mana, siapa diri Kak Mary tu? Okay. Sebelum join Faithful, okay. Sebab kan di Jeddah ni, Kak Mary start waktu yang Kak Mary sudah bekerja di Jeddah tu lah. Sebab waktu bekerja di Jeddah ni, kita ada dalam satu jadual tu kita sudah disediakan 28 hari tau. Masa untuk dalam satu jadual tu 28 hari. So 15 hari tu adalah masa untuk bekerja, 13 hari lagi tu masa untuk bercuti. So dia tidaklah direct 13 hari tu. Jadi kan bila nampak di sana kita ni ada banyak masa sangat yang terluang kan. So tidak tahu family ada di Malaysia waktu tu memang belum macam sekarang, belum ada video call yang senang menghubungi dengan orang kan. So Kak Mary berjenak-jenak sebenarnya bermain dengan Facebook. So jadi dropship. Actually start business pun daripada tahun 2012. Lama sangat sudah tapi setakat suka-suka sebab banyak masa terluang. Tiada misi dan visi, just suka-suka buat bisnes, keluar modal itu ini, tidak tahu macam mana mau buat bisnes tapi still mau buat juga. Ya. So masa tu join bisnes main-main, tak ada orang guide macam tu lah. Yes. Lepas tu kan waktu dulu-dulu tu kita tiada WhatsApp group macam sekarang ni kan. Jadi bila mau tanya leader pun macam tiada leader tu. Macam itulah. So just setakat suka-suka saja. So jadi macam mana boleh jumpa Faithful? Okay, macam mana jumpa Faithful? Kak Mary actually kenal Faithful ni bulan Jun 2019. Bulan Jun 2019 tapi waktu tu Kak Mary just pengguna saja. Kak Mary nampak iklan beli satu percuma satu serum tu kan, and waktu tu Kak Mary memang ada masalah rambut gugur, susah mau urus, dan kalau pergi kerja kalau tengok rambut Kak Mary yang tadi tu, Kak Mary memang akan buat rambut tu kemas kan. So Kak Mary mau yang rambut macam tu. Ya siram-siram lain tu dia tidak akan buat rambut macam tu. Still terpacak-pacak kalau kita ni ada tumbuh rambut. So waktu tu Kak Mary teringin sangatlah mau beli siram Faithful ni. And then waktu tu Kak Mary ingat siram ni mahal macam tu. Sekali pula beli satu percuma satu RM20 saja. So waktu tu terjebak. Kak Mary jadi pengguna Faithful sampai hujung bulan Mac 2020. And hujung bulan Mac tu baru Kak Mary approach ex-leader Kak Mary ni untuk join dropship. So hujung bulan Mac Kak Mary approach dia untuk Kak Mary just bagi tahu nama lah Miss L. Okay, dia tidak berada dengan Faithful sudah. So Kak Mary approach dia, boleh tak Kak Mary join dropship kamu? Dia cakap boleh. Okay, so Kak Mary pun join dropship. So dalam kalau tidak silap 2 hari begitu Kak Mary order barang daripada dia. So order tu hampir 400 kalau tidak silap. So dia approach Kak Mary untuk join executive partner. Sebab waktu tu executive partner 199 kalau tidak silap. Ya 99 kalau tidak silap. And okay lah Kak Mary sudah join executive partner waktu tu. Dalam masa 4 hari Kak Mary order barang melebihi RM1,500. Ya, RM1,500. Then dia approach lagi Kak Mary untuk Kak Mary boleh Kak Mary berminat kah kalau join senior partner? Dia 999 kah dia punya modal waktu tu. So Kak Mary cakap okey. Tapi tidak terfikir pun, tidak terlintas dalam fikiran tu untuk mau pergi jauh. Just macam okey, suka-suka macam tu. Sebab belum tahu lagi macam mana visi perjalanan Faithful ni. Okay. So di sana Kak Mary terjebak untuk join. So betul-betul Kak Mary buat Faithful ni bulan April. Bulan April 2020. Okay, 20. So macam mana Kak Mary duduk Jeddah dengan Malaysia, perbezaan masa tu berapa jauh, berapa macam mana nak cakap, macam tu lah, berapa beza masa tu? 5 jam. Kalau sekarang ni pukul 9:30 di Malaysia, sekarang pukul 4:30 petang. 4:30 petang? Sekarang ni petang di Jeddah. So macam mana Kak Mary, apa dia?
handle team dengan perbezaan masa ni kan? Macam mana tu? Okay. Dari jauh Ada dari Jeddah struggle sana juga handle team dekat actually Malaysia. dalam memang ada struggle manage masa kalau beza masa tu kan. That's why bila macam kalau Kak Mary kerja shift pagi tu, of course selalunya Kak Mary akan bangun. Sebelum ni Kak Mary akan bangun pukul 5.45 sebab masuk kerja tu pukul 7. Tetapi since Kak Mary join Faith Learning, Kak Mary bangun 3.30 pagi. 3.30 pagi just untuk catch up masa Malaysia. And kalau balik daripada kerja tu kan pukul 8 malam sudah di sini, di Malaysia tu pukul 1 pagi. So masa tu kalau time Kak Mary kerja memang masa tu baru Kak Mary boleh manage untuk check diorang punya report sales, macam itulah semua. Update apa-apa yang patut, celebrate diorang punya win, macam tu. Kak Mary tidak kisah yang walaupun tidak tengok masa tu sebab diorang pun faham Kak Mary duduk jauh. Jadi waktu tu saja masa untuk Kak Mary share win, engage seorang-seorang, hopefully diorang boleh baca. Macam itulah. Jadi macam mana Kak Mary manage team, manage masa? Sebab kadang-kadang dekat team leader yang dekat Malaysia pun katanya tak ada masa nak engage dengan team, tak ada masa nak ni kan. So macam mana Kak Mary boleh share tips lah. Macam mana Kak Mary boleh buat dengan perbezaan masa, kerja lagi. Macam mana Kak Mary boleh buat tu untuk share dengan semua penonton Siti Teh Show ni? Okay, actually Kak Mary tidak buat jadual tapi Kak Mary sudah jadikan rutin tu macam kalau time Kak Mary cuti, macam hari ni Kak Mary cuti, memang Kak Mary bangun awal juga. So masa tu memang Kak Mary akan engage dengan diorang dalam grup. Tapi macam yang Kak Mary cakap tadi tu, kalau time Kak Mary kerja, Kak Mary akan bangun seawal pukul 3.30 pagi untuk engage dengan diorang. So bila masa rehat, sebab kita tidak mau juga tinggal, Kak Mary pun tidak mau diorang tinggal begitu-gitu kan. So waktu Kak Mary rehat dalam pukul 10 ataupun pukul 12 tengah hari di Jeddah tu, Kak Mary akan cuba untuk tengok grup. So kalau ada apa benda ada yang penting untuk Kak Mary reply, Kak Mary akan reply. And then pukul 4 petang, selalunya Kak Mary akan ambil 4 petang sudah untuk lunch. Pukul 10 ataupun pukul 12 tu masa untuk breakfast actually. Sebab kadang-kadang pagi tu memang sangat busy, tidak sempat pun mau pergi breakfast. So breakfast tu kadang-kadang sudah pukul 12 tengah hari. And then lunch tu Kak Mary purposely ambil sebelum pukul 4 atau pukul 4 tepat untuk Kak Mary hantar report sales, untuk engage dengan tim. Sebab waktu tu Kak Mary akan ambil masa 45 minit untuk rehat. So makan tu memang cepat-cepat makan saja, and then selebihnya tu Kak Mary cuba sedaya upaya untuk scroll message dan jawab apa yang penting. Yang tidak berapa penting tu Kak Mary akan jawab selepas kerja. Macam tu saja untuk Kak Mary handle Kak Mary punya tim. And of course sebelum Kak Mary pergi kerja tu, waktu on the way mau jalan pergi kerja tu, Kak Mary suka jalan kaki kalau pergi kerja walaupun ada bus. Sebab bagi Kak Mary, bila Kak Mary jalan kaki ni kan, Kak Mary boleh tengok-tengok telefon, and then boleh bercakap-cakap dengan dorang di telefon sebelum voice message lah sebelum masuk kerja kan. So Kak Mary akan bagi tahu diorang sebelum sampai tempat kerja tu, hari ni Kak Mary kerja, kalau ada apa-apa soalan jangan PM personal tetapi tanya dalam grup. Sebab Kak Mary akan kerja dan tiada masa untuk tengok WhatsApp kamu. So diorang follow apa yang Kak Mary bagi tahu diorang. Okay. So macam mana pula dengan stok? Siapa yang tolong Kak Mary untuk uruskan stok yang banyak tu? Okay. Ini yang best ni kan. Okay. So yang uruskan stok, of course dari segi macam order, stok, semua Kak Mary yang akan buatlah. Tetapi husband Kak Mary yang akan ambil di Citylink, ambil di store Sabah, and then dia yang akan buat postage, dia yang akan bungkus order customer, Fairis, and dia yang akan COD dan dibantu oleh anak-anak Kak Mary. Sebab anak-anak Kak Mary kalau tengok yang baju hijau, baju biru tu dia sudah umur 12 tahun sekarang. So dia sudah boleh isi consignment note, dia sudah boleh tolong dia punya daddy untuk kira stok, bungkus barang macam tu. So husband Kak Mary tu kadang-kadang dia akan pantau saja anak Kak Mary ni buat kerja. Begitulah. Satu family tolong. Yes, anak dari Kak suami. Mary yang
suami. Ini anak Kak Mary yang nomor 2, yang yang baju pink, baju ungu tuh, yang biru tuh adalah orang yang sama. So dia 12 tahun sudah. So memang dia sudah tahu sebab berapa lama dalam few months sudah dengan Faith Plus. So diorang tahu sudah mana satu serum, mana satu shampoo dandruff, mana satu shampoo. So memang diorang tahu, jadi dia sudah ajar diorang macam mana mau buat. Kira stok tu semua. Hebat gila, memang hebat gila sebab daripada yang saya tahu suami Kak Mary je yang tolong. Saya tak tahu pula anak-anak semua satu family tolong buat packing semua ni. Memang hebat lah. So suami Kak Mary siapa nama Henley kan? Suami Kak Mary nama dia Henley. Sebabnya dulu saya uruskan stok untuk keluarkan stok kan. Jadi kita nampak nama Henley ni kita tahu lelaki. So saya macam siapa lelaki ni buat sale banyak gila buat sale lah. Rupanya suami kepada Kak Mary yang tolong masuk nama dalam BZ tu. Tu yang membantu Kak Mary dari Malaysia ni lah untuk uruskan segala stok, betul? Kak Mary yang order sebenarnya, tapi Kak Mary guna nama dia. Nama dia? Sebab nanti kalau post daripada Citylink kan memang akan nama dia juga, bukan nama Kak Mary. Ada ucapan sikit untuk suami? Yang membantu. Of course, Kak Mary sangat bersyukur sebab ada suami yang supportive macam dia. Dan Kak Mary percaya Tuhan tu dia ada rencana. Kan Kak Mary punya husband ni dia tidak bekerja, bukan macam orang lain ada suami yang kerja hakiki, dia ada sendiri. Tapi husband Kak Mary ni dia jaga anak, lepas tu dia bantu Kak Mary untuk buat bisnes. Tu yang Kak Mary sangat bersyukur sebab ada suami yang sangat supportive macam dia. Tu yang Kak Mary sangat happy dan bersyukur, walaupun dia tidak bekerja tapi dia bantu. Sebab kalau dia bekerja dia memang tidak boleh bantu Kak Mary kan, dan Kak Mary pun tidak boleh run business. Yes. Betul. Dengan anak-anak semua sekali sanggup tolong. Memang best gila lah. So untuk suami-suami kat luar sana kena contohi suami Kak Mary ni dengan setakat ni berapa Kak Mary join daripada 2000 berapa tadi? 2008 bulan April. Okay, so saya nak mintakan share sikit sale Kak Mary sejak join Faithless sampai sekarang. Okay, pada bulan pertama Kak Mary join Faithless, sales untuk tim Kak Mary RM10,050 61. Bulan pertama. Bulan kedua iaitu bulan Mei 17,773.37 sen. Bulan Jun 18,837.75 sen. Bulan Julai 40,448.52 sen, dan bulan Ogos last month 43,194 ringgit 62 sen, dan untuk bulan September setakat ini 30,000 ringgit 697, dan total untuk satu hari bulan April sampai 22 hari bulan September sebanyak 160,000 ringgit 393.87 sen. So apa yang Kak Mary buat betul sampai dia dapat sale sebanyak ni? Baru join dah dapat banyak ni sale. Okay, so yang paling penting apa yang bagi Kak Mary lah, apa yang nombor satu sekali apa yang Kak Mary buat betul adalah recruit team. Recruit team tu sangat-sangat penting sebab sales macam ni kita tidak akan dapat, Kak Mary tidak akan dapat bila buat seorang-seorang. Kalau orang tanya Kak Mary berapa sales personal Kak Mary daripada join sampai sekarang, Kak Mary boleh jawab tidak sampai pun RM1,000. Tetapi sebab kita ada tim yang ramai, that's why Kak Mary dan tim ada sales yang macam tu. Okay, dan selain daripada tu Kak Mary engage dengan tim macam yang Kak Mary cerita tadi tu, sebelum pergi kerja, selepas pergi kerja, masa cuti, apa yang Kak Mary buat dengan diorang, engage dengan diorang. So Kak Mary memang akan jawab soalan diorang satu-satu macam tu lah. Lepas tu nombor 3, jangan takut untuk keluar modal. Ada orang ni kan risau sangat mau keluar modal sebab dia cakap saya takut tidak untung, saya takut barang ni tidak boleh terjual, so dia tidak berani untuk keluarkan modal. Tetapi Kak Mary yakin dan percaya bila tiada stok memang bisnes tu tidak boleh berjalan.
Orang sedang menunggu. Produk kita ni adalah produk yang sangat-sangat diperlukan oleh semua orang. So kenapa kita perlu takut untuk keluarkan modal, okay? Dan keempat adalah sentiasa raikan win team. Kalau kita tidak, ini akan menaikkan semangat tim sebenarnya. Kalau kita tidak raikan diorang punya win, kita as a leader, kita biar saja tim kita tu ada win kah, tidak win kah, kita biar saja, and kita tidak support apa yang diorang buat, diorang akan lemau. So kita kena sentiasa, apa yang Kak Mary buat, Kak Mary sentiasa share. Kalau boleh Kak Mary mau share semua di media sosial tu yang diorang punya kejayaan tu. Lepas tu of course dalam tim tu sendiri Kak Mary akan highlight siapa yang buat sales hari ini, siapa yang di top 1, top 2, top 3, sampailah kalau macam 50 orang yang buat sales untuk bulan tu, semua ada dalam tu. So diorang nampak siapa top 1, top 2 sampai top 50 begitu. Lepas tu nombor 5 adalah sebab masa tu tidak sama, so Kak Mary memang pastikan yang diorang ni tahu yang Kak Mary berada di sini. Dan beza masa tu adalah different, dan Kak Mary pastikan diorang tahu yang Kak Mary sedang bekerja supaya diorang tidak rasa yang Kak Mary ni tinggalkan diorang. And then yang keenam adalah macam sama juga, jangan takut keluarkan modal. Ada saja duit masuk, Kak Mary pastikan Kak Mary terus restock. Sebab kalau tidak, kita ni akan buat duit tu macam-macam. Kita akan guna duit tu, beli tu, beli ni, beli tu, beli ni. Kak Mary yakin dan percaya bila Kak Mary guna duit tu untuk restock, stok tu akan bertambah, modal tu pun akan bertambah. Dengan tu kita punya bisnes akan jadi grow. Dia akan grow. Sebab ialah kalau kita tidak beli stok, macam mana kita punya bisnes tu tidak mau grow kan? Lepas tu ketujuh, kena upgrade ilmu. Kak Mary follow Tuan Ozir Zuri, follow dia punya elite mentoring. So di sana Kak Mary belajar macam mana untuk manage team, macam mana untuk handle team, apa benda yang kita kena bagi diorang, ilmu apa yang kita kena bagi diorang, begitu. And then of course lepas belajar tu kena share dengan diorang. Kena share dengan tim Kak Mary. And nombor 8, Kak Mary sentiasa positif. Kak Mary pastikan Kak Mary sentiasa positif dan motivated setiap hari, sebab kalau tidak, tim Kak Mary pun tidak akan positif, tim Kak Mary pun tidak akan motivated. That's why setiap pagi selepas Kak Mary bangun, Kak Mary pastikan yang Kak Mary ni hantar diorang motivational quote. Setiap pagi tidak pernah miss. Kak Mary rasa lebih dari 3 tahun sudah Kak Mary buat benda ni. Kak Mary tidak pernah miss lagi untuk hantar motivational quote untuk Kak Mary punya contact number di WhatsApp tu untuk yang terpilih lah gitu. Tapi untuk Kak Mary of course Kak Mary akan buat hari-hari. And then 9 of course Kak Mary sentiasa bersyukur. Kak Mary ajar tim, Kak Mary juga sentiasa bersyukur. Walau kita dapat sikit atau banyak, kita kena bersyukur. Walaupun kita dapat kita tidak dapat apa-apa, mungkin kita dapat hari ini kita dapat musibah, tapi kita bersyukur sebab mungkin musibah tu akan membawa kita kepada yang lebih baik. Ada hikmah di sebalik yang berlaku tu kan. And then sentiasa bersyukur sebab boleh restock, sebab boleh bisnes, sebab ada tim yang hebat, itu semua. And then yang ke-10 of course kena pandai manage masa. Sebab Kak Mary yakin dan percaya kalau Kak Mary ni tidak boleh manage masa Kak Mary tidak boleh handle Kak Mary punya tim. Kak Mary tidak boleh handle masa Kak Mary dengan tim, masa bekerja. Lepas tu baru-baru ni Kak Mary ada exam pula di sini. So kena ada masa tu. Bila masa belajar, bila masa mau handle tim, bila masa bekerja, macam tu. 10 tips Kak Mary bagi malam ni. Sangat rugi siapa yang tak tengok Siti Teha show malam ni tau. Rugi sangat-sangat. So kalau dapat saya merasakan yang saya nampak penting sangat tadi Kak Mary cakap, jangan takut nak restock. Sebab orang sekarang takut sangat dengan MOQ yang bos bagi tu. Takut sangat. Kenapa dia nak takut kan? Just follow je lah. Bos buat mesti ada sebab kenapa dia set banyak tu. Sebab dia tahu semua SP, EP dia semua boleh buat sebenarnya. Betul tak? Bukan dia Siti buat tinggi-tinggi nak sale banyak, tak. Dia dah tahu. Dia tahu EP semua ni dia orang punya kemampuan. Dia tahu sebenarnya boleh. Just kita kena push diri kita sahaja. Betul tak? Betul. Okay. So next saya nak tanya Kak Mary, mungkin boleh share apa win Kak Mary sepanjang Joy Faith Flare ni?
pencapaian. Win Kak Mary sepanjang join Faithler, Kak Mary sudah buka satu mini outlet MJ Empire di kampung Kak Mary, Kampung Bongol, Tamparulik, Sabah. Dia Jalan Ranau. Actually tempat tu strategi kalau orang mau lalu di sana pun actually senang untuk nampak. Dan kalau tengok kabinet yang Kak Mary share di sini ni dan kapet tu harga dia 8,500. Itu adalah total daripada keuntungan Faithler. Sepenuhnya semua untung daripada Faithler. 8,500 untuk kabinet pintu-pintu tu semua dengan kapet. Memang 100% daripada Faithler. So selepas ni semua tim boleh ambil stok kat sini je lah. Yes. Sebelum ni bisnes tu bermula daripada rumah. Okey, biasalah kalau di tempat Kak Mary ni kan dia jenis bukit-bukit tau. So kereta tidak boleh masuk di tempat rumah Kak Mary tu. So kalau stok sampai 14 kotak tu lah yang husband Kak Mary akan angkut pergi turun bawah. Lepas tu besok dia masa untuk postage 14 kotak lagi balik naik atas selepas bungkus. So macam kesian dengan husband sebab hari ni dia angkut 14 kotak balik rumah. Besok dia angkut lagi 14 kotak di mana yang sudah kena pack dengan pos laju, masuk kotak tu semua lagi naik atas. So macam kesian kan. So yang ni sebab dia tepi jalan raya, dia senang akses. So dia mudahlah sekarang. Mudah, tidak menyusahkan diorang sudah untuk angkut-angkut stok begitu. Okey. Baik. So yang ni yang stok yang memang sangat susut sudahlah waktu dia. Dan Kak Mary happy sebab start daripada bulan Ogos hari tu Kak Mary sudah boleh reward emas untuk Kak Mary punya top sales. Ya, walaupun dia sikit tapi Kak Mary sangat-sangat bersyukur sebab boleh bagi diorang something yang diorang rasa diorang ni dihargai. And of course Kak Mary bagi diorang mau bagi diorang semangat untuk buat lebih bagus lagi. Yalah. Kita bagi sikit-sikit dulu. Kalau dia buat lagi, kita bagi lagi besar-besar. Yes, betul. Kita tengok progress bisnes kita macam mana. Betul. Kalau baru buat sikit takkan nak bagi koko besar-besar pula. Yes, betul. So, ada lain pencapaian Kak Mary yang Kak Mary nak share lagi ke? Pencapaian tu macam sekarang ni kan bila buat memanglah kerja di sini pun kita ada salary juga tapi kita kena berpada-pada juga dengan pada mak tu berbelanja begitu kan. Tapi sejak join Faithler ni kalau husband minta duit ada mau buat itu ini macam Kak Mary anak bongsu Kak Mary tu 3 tahun dia masih pakai pampers lagi ya Rabi. Dia masih pakai pampers, dia masih minum susu, so macam kena bagi diorang duit untuk dia lah, untuk beli susu, untuk beli pampers kan. So sekarang ni tidak perlu sudah fikir panjang-panjang yang kita ni tidak boleh bagi diorang duit. Sentiasa boleh bagi diorang duit, and then adik-beradik kalau diorang perlukan bantuan, ada masalah kewangan, Kak Mary boleh bagi on the spot. Macam ibu bapa kalau diorang, memang ibu bapa ni kita punya keramat hidup memang setiap bulan. Tidak perlu kena minta pun itu adalah tanggungjawab kita sebagai anak. So dapat beri lebih lagi. Compare tu yang kita, memang Kak Mary setiap bulan sejak kerja di sini pun boleh bagi diorang duit, tapi sejak bekerja di sini ni Kak Mary boleh bagi lebih lagi untuk ibu bapa Kak Mary. And then yang paling best bila kita punya adik-beradik tu perlu pertolongan kan, kita boleh terus bantu diorang. Bagi Kak Mary tu satu kejayaan besar bagi Kak Mary lah. Betul. Sebab Big Y Kak Mary adalah Kak Mary punya family kecil, family besar Kak Mary dan juga MJ Empire tu sendiri. Kak Mary punya tim. So Kak Mary harap lepas ni Kak Mary boleh buat yang lebih bagus lagi untuk diorang. Wah, hebat. Memang untuk dapat tolong family, adik-beradik semua tu bukan pencapaian yang kecil, tu sangat besar juga bagi saya. Besar. Bila kita boleh tolong dia bila-bila masa je. Tak ada kita, betul tak? Bila dia minta tolong, bila kita tak ada duit kita rasa macam sedih juga, betul tak? So bila masa pun dia tak minta tolong, kita boleh bagi, kita rasa happy sangat. So itu sangat besar bagi saya dan semua tim-tim Faithler yang banyak dapat buat macam tu sangat baguslah. So untuk hari ni ada last tip atau nasihat kepada penonton-penonton Siti Tihan Show untuk malam ni daripada Kak Mary?
Oh, okay. So ada dua lagi Kak Mary mau cakap di sini. Kak Mary Hmm. selalu ingatkan tim Kak Mary kena list apa benda betul, apa benda salah yang kita buat setiap hari supaya bila kita tahu apa benda betul yang kita buat tu, kita akan teruskan apa benda betul yang kita buat tu, dan bila ada benda salah yang kita buat tu, jangan buat lagi sebab benda salah tu yang akan menjatuhkan kita. Okay? Dan pastikan kita ni jangan terlalu selesa berada dalam satu kedudukan yang sama. Macam sekarang ni mungkin boleh buat sel 1,000. Lepas tu sudah sangat selesa dengan sel 1,000, dia rasa besok dia boleh buat lagi 1,000, seterusnya 1,000, dia tidak buat apa-apa, so dia punya sel tu akan drop. So jangan terlampau selesa. Dan yang kedua, abaikan apa orang orang cakap di belakang yang negatif, sebab bagi Kak Mary itu tidak penting. Yang penting adalah kita punya matlamat, apa yang kita mau impikan. Kak Mary selalu cakap, kalau dalam live Kak Mary, sometimes pun Kak Mary akan cakap, kenapa kita perlu risau apa orang cakap tentang kita, sedangkan diorang tu tidak bagi kita duit untuk beli beras, untuk bagi kita punya family makan pun. So abaikan, sebab Kak Mary tahu ada ni yang start down sebab orang cakap begini dia sudah bisnes, banyaklah duit dia tu, begini. So abaikan orang yang cakap begitu, sebab kita ni mau berjaya, yang mau berjaya kita, yang mau ada kehidupan yang lebih bagus kita, yang mau ada empire sendiri tu kita, yang mau bantu lebih ramai orang di luar sana tu ada kita. Jadi kenapa kita perlu hirau apa orang lain cakap tentang kita? Itu saja. Betul. So best lah dengar Kak Mary cakap ni, memang dengar Kak Mary cakap ni memang saya dapat tengok Kak Mary memang orang yang bersemangat, yang positif. So sangat-sangat rugi untuk mereka-mereka yang tak tonton Siti Hashim malam ni. So untuk malam ni, terima kasih untuk Kak Mary sebab sudi jadi guest untuk malam ni. Terima kasih. Sekarang pukul apa kat sana? Sekarang pukul 4.52 minit malam. Petang. Minit petang. Petang. Okay. So untuk malam ni itu saja. So terima kasih sangat-sangat sebab sudi jadi guest walaupun dengan perbezaan masa ni kan. Kita cari masa yang sesuai juga. Nak sangat jumpa Kak Mary. Nak juga Kak Puan Farah dah banyak kali kan nak juga Kak Mary sebab kita rasa topik ni sangat menarik. So terima kasih untuk sharing pada malam ni. So itu saja. So boleh itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Okay, so untuk hari ni itu saja daripada untuk Siti Hashim. Terima kasih yang join. So untuk yang dah join live hari ni dapat banyak sangat input daripada Kak Mary. Boleh praktikkan. Kalau Kak Mary yang jauh dekat Jeddah tu boleh buat, kenapa yang dekat Malaysia ni tak boleh buat. So tak ada alasan dah. So untuk mereka-mereka yang join Millionaire Circle Meeting esok dekat Marriott Putrajaya, kita jumpa esok malam dah kita ada sesi. So untuk malam ni itu saja. Terima kasih yang join. Bye. Assalamualaikum.